Saudara, tiada parti boleh guna nama agama oleh Liana Marzuki. Punya teruk naratif yang dicanang baru-baru ini. Katanya, kerajaan nak pindah perlembagaan, nak buang agama Islam sebagai agama rasmi. Saya dengar perkara ini dari kecil. Dulu termakanlah propaganda. Apabila dah masuk universiti, barulah tersedar. Nak pindah perkara-perkara sensitif mengenai Islam dan hak bumi putra, bukan sahaja perlukan undi 2/3, malah kena perkenan Majlis Raja-Raja. 9 Raja-Raja Melayu kena bersetuju nak pindah perlembagaan begitu. Baginda-baginda ini penaung dan pemimpin nombor 1 agama kita. Logika, baginda setuju buang agama dalam perlembagaan, hilanglah kuasa. Politikus yang merepek, meraban, asik bodohkan Melayu, disarankan masuk kelas perlembagaan terlebih dahulu. Ini politikus yang sama, naik memerintah negara, dinaikkan judi kepada 21 kali cabutan daripada 8 kali sebelumnya. Perkenalkan timah, arak keluaran negara pertama, baju pramugari yang jadi bahan dulu kala, mereka buat-buat alpa, langsung tak buat apa. Saya percaya di Malaysia agama sudah jadi komoditi politik dan vice versa. Yang saya nak lihat dipindah seperti negara Islam, Indonesia dan Turki misalnya, ialah tiada parti boleh guna nama agama dalam berpolitik, dipolitasi agama, bilalah nak terpakai di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, ini memang menarik perhatian. Hadi sekali lagi diserang apabila Islam sentiasa menang tapi PAS kalah. Abdul Hadi kena serang lagi. Tan Sri Abdul Hadi Awang sekali lagi mengundang kecaman dan sindiran orang ramai apabila Presiden PAS berkenan menegaskan tentang kebangkitan semula Islam. Ahli Parlimen Marang itu mendakwa umat pada masa ini sedang menyaksikan keruntuhan liberal kapitalisme yang dipelopori oleh Barat. Akan tiba masanya Islam akan bangkit semula. Kita sedang melihat berlakunya kebangkitan Islam di Palestin, katanya di platform X. Abdul Hadi berkata demikian sempena makan malam Dana As-Bikun baru-baru ini. Susulan itu, kenyataan pemimpin Perikatan Nasional PN berkenan dihujani serangan warganet, termasuk mengingatkan bahawa Islam sentiasa menang, bukannya PAS. Dalam masa sama, ada yang secara sinis berkata, kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim memang mengikut acuan Islam. Sebaliknya, PAS sahaja tersasar dari Islam. Islam bersama dengan yang wasatiyah, bukan bersama dengan golongan gulu dan berciri Khawarij, tulis Arif Zain 4. Sementara itu Delta 13Z berkata, Islam itu indah, tapi bukan Islam cara PAS, manakala Ed Hakim Nizar menegaskan bahawa perjuangan Islam bukan milik PAS sahaja. Tidak kurang juga yang menyifatkan PAS siok sendiri dengan auta tanpa fakta sebagai bukti. Hal ini memandangkan PAS tidak mewakili Islam di negara ini. Sebaliknya, parti pembangkang itu hanyalah penunggang agama demi kepentingan politik kepartian. Yang menang itu Islam, bukan PAS. Saya pun mulanya keliru. Mujur baca sampai habis, kata Edsen Hamid.
Sebelum ini, Abdul Hadi dikritik ekoran hantaran bertajuk "Mengapa Kita Perlu Kembali Kepada Islam?" yang menyenaraikan 5 syarat yang mesti dicapai bagi menunjukkan kedaulatan Islam. Dalam hantaran sama itu, Hadi sempat menyeru PAS agar PAS diberikan tempoh untuk menerajui kerajaan persekutuan, supaya parti tersebut kononnya dapat menunjukkan Islam yang berdaulat kepada semua. Hari ini kita masih belum dapat mendaulatkan Islam secara sempurna, dakwa Abdul Hadi. Malah pemimpin Perikatan Nasional PN itu menuduh kerajaan persekutuan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyalurkan bantuan kepada Terengganu. Namun, Abdul Hadi Awang telah pun dikecam habis-habisan apabila beliau menyatakan Anwar Ibrahim tidak menyalurkan bantuan kepada Terengganu, padahal bantuan telah pun mencurah diberikan kepada Terengganu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 5 perkara ini telah dilakukan Anwar Ibrahim sehingga beliau diangkat menjadi pemimpin Islam paling berpengaruh. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM menyenaraikan 5 faktor bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dinobat sebagai pemimpin Islam ke-15 paling berpengaruh di dunia. Ketua pengarahnya, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata, antara faktor tersebut termasuklah perjuangan Anwar Ibrahim terhadap Islam dan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan, reformasi Islam dan tajdid pembaharuan, reformasi pendidikan dan pengaruh di dunia Islam. Beliau berpandangan, falsafah masyarakat madani yang dibawa Anwar jelas berpandukan konsep keadilan, di samping memberikan rakyat kebebasan untuk mengekspresikan pandangan. Hujah Islam disampaikan Anwar dapat difahami dengan betul. Menggalakkan keadilan, kebebasan dan kesejahteraan rakyat. Umat Islam di seluruh dunia menyambut idea beliau, terutama pembaharuan demokrasi dalam negara. Pendiriannya pula sering merujuk kepada tradisi Islam seperti syura, perundingan, dan ijtihad, pemikiran bebas, menekankan pemerintahan Islam bersifat partisipatif dan representatif selari dengan prinsip masyarakat madani. Ini menjadikannya jambatan antara sarjana Islam tradisional dan gerakan pembaharuan moden, khususnya dalam memperjuangkan kebebasan politik dan keadilan, katanya dalam satu kenyataan. Selain itu, Muhammad Azam berkata, salah satu teras utama falsafah Anwar adalah keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang bukan sahaja berkait dengan undang-undang, tetapi juga keadilan pengagihan ekonomi dan kesaksamaan peluang. Beliau menyentuh tentang usaha Anwar membawa rakyat Palestin ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan perubatan. Beliau konsisten memperjuangkan isu Palestin dan ini boleh dilihat dalam ucapan beliau baik di dalam negara dan dalam siri-siri lawatannya di luar negara. Beliau tegas dalam hal ini dan seorang pemimpin berani dengan lantang agar genosid ini dihentikan, katanya lagi. Tambahnya lagi, Anwar telah mempromosikan idea reformasi Islam dengan semuanya masih dalam batas etika Islam. Anwar juga katanya berperanan dalam reformasi pendidikan dengan mengadvokasi pemikiran kritikal dan pendekatan pendidikan lebih pluralistik dan inklusif dalam dunia Islam, selari prinsip madani yang menekankan
pembinaan insan seimbang dari segi rohani dan intelektual. Idenya bertujuan mengimbangi pendidikan agama dengan pengetahuan moden dalam sains dan falsafah, terinspirasi oleh sarjana zaman kegemilangan Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, katanya lagi. Saudara, tiada parti boleh guna nama agama, oleh Liana Marzuki. Punya teruk naratif yang dicanang baru-baru ini. Katanya, kerajaan nak pindah perlembagaan, nak buang agama Islam sebagai agama rasmi. Saya dengar perkara ini dari kecil. Dulu termakanlah propaganda. Apabila dah masuk universiti, barulah tersedar. Nak pindah perkara-perkara sensitif mengenai Islam dan hak bumi putra, bukan sahaja perlukan undi 2/3, malah kena perkenan Majlis Raja-Raja. 9 Raja-Raja Melayu kena bersetuju nak pindah perlembagaan begitu. Baginda-baginda ini penaung dan pemimpin nombor 1 agama kita. Logika, baginda setuju buang agama dalam perlembagaan, hilanglah kuasa. Politikus yang merepek, meraban, asik bodohkan Melayu, disarankan masuk kelas perlembagaan terlebih dahulu. Ini politikus yang sama, naik memerintah negara, dinaikkan judi kepada 21 kali cabutan daripada 8 kali sebelumnya. Perkenalkan timah, arak keluaran negara pertama, baju pramugari yang jadi bahan dulu kala, mereka buat-buat alpa, langsung tak buat apa. Saya percaya di Malaysia agama sudah jadi komoditi politik dan vice versa. Yang saya nak lihat dipindah. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir dakwa Putin sahabat baik beliau. Kelas gitu. Bagi penulis, kalau benar ia adalah satu pendedahan yang sangat menggemparkan dalam abad ini. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang terpaling disayangi, Dr. Mahathir mendakwa bahawa Presiden Rusia Vladimir Putin adalah sahabat baik beliau. Malah dalam satu video klip pendek yang disiarkan dalam akaun TikTok Cedet Official, Dr. Mahathir mendakwa Putin mahu datang ke rumah beliau. Beliau juga berkata, kononnya merasa terkejut kerana seorang presiden negara kuasa besar dunia sanggup meluangkan masa menziarahi beliau. Dr. Mahathir juga menganggap ianya satu penghargaan dari Putin kepada beliau. Persoalannya, adakah benar dakwaan Dr. Mahathir bahawa Putin adalah sahabat baik beliau? Dan sekiranya benar, adakah Putin juga menganggap Dr. Mahathir sebagai sahabat baik Putin? Adat orang bersahabat mestilah saling bantu-membantu. Kalau menurut Dr. Mahathir, kali pertama beliau berjumpa dengan Putin ketika ASEAN Summit 2000 di Filipina. Ini bermakna dalam fasa pertama beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan, tempo beliau masih berkuasa selepas jumpa Putin adalah selama 3 tahun. Sepanjang 3 tahun itu, agak-agaknya, berapa banyak pelaburan yang Putin atau Rusia melabur di Malaysia? Takkanlah kawan baik tak nak tolong kawan. Dr. Mahathir sendiri yang cakap, Rusia itu sebuah negara kuasa besar. Kunjungan Putin ke rumah Dr. Mahathir memang benar-benar berlaku. Ia dikatakan berlaku sekitar tahun 2015. Tapi tidak pasti sama ada Putin sendiri yang hendak datang atau Dr. Mahathir yang jemput.
Ketika itu, Dr. Mahathir mengadakan majlis sambutan ulang tahun kelahiran beliau dan Putin telah dijemput secara rasmi. Agak tidak beradab sekiranya Putin yang ketika itu menjadi tetamu negara tidak menghormati jemputan dari bekas Perdana Menteri negara ketika itu. Jadi apa yang istimewanya? Tahun 2018, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia kali kedua. 3 tahun selepas Dr. Mahathir tersipu-sipu malu selepas dikunjungi Putin. Kali kedua Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Berapa banyak pelaburan yang Putin dan Rusia masuk ke Malaysia? Berangan tak apa, perasaan itulah yang berbahaya. Mahathir dakwa, Putin sahabat baik beliau, kelas gitu. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih mengejutkan kita ialah satu lagi laporan. Selepas didakwa mengedar dada, sekali lagi Yusuf Ratwa didakwa. Siapa Yusuf Ratwa? Yusuf Rauta adalah orang yang telah didakwa memfitnah Anwar Ibrahim. 12 September lalu, Muhammad Yusuf didakwa di Magistrate atas pertuduhan mengedar dada. Beliau didakwa mengedar dada jenis kanabis seberat 305 gram di kawasan tempat letak kereta di hadapan surau Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur pada 10.15 pagi 6 September lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B dalam kurungan 1 kurungan E Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B dalam kurungan 2 Akta Sama. Hukuman penjara seumur hidup dan juga disebat tidak kurang 12 sebatan boleh dikenakan terhadap beliau. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada beliau. Memandangkan kes itu adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi, sebutan semula kes akan dilakukan di Mahkamah Tinggi Putrajaya. Kini, sekali lagi Yusuf Rauta dibawa ke mahkamah. Kali ini dengan pertuduhan mewakili dan memiliki senjata api tiruan awal bulan lalu. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa memiliki 2 pucuk pistol tiruan di tepi jalan sebuah kondominium di Jalan Bukit Kiara 1 di sini pada 9.25 pagi 6 September lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta Senjata 1960. Ia memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi setahun atau denda maksimum RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, Yusuf Rauta membuat pengakuan tidak bersalah atas pertuduhan yang dikemukakan di hadapan Magistrate S. Megaswari. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Sabri Othman menawarkan jaminan sebanyak RM20.000 dengan seorang penjamin. Peguam Nur Mustanir Mad Nur yang mewakili Muhammad Yusuf tidak menawarkan sebarang jaminan. Ia kerana memandangkan anak guamnya sebelum ini didakwa mengedar dadah mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 bulan lalu. Pertuduhan mengikut seksyen itu tidak boleh dijamin. Mendengar hujah kedua-dua pihak, Megaswari tidak membenarkan sebarang jaminan ke atas tertuduh. Beliau juga telah menetapkan 12 November ini bagi serahan dokumen. Untuk rekod, Yusuf Rauta adalah bekas pembantu kepada Anwar Ibrahim sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Beliau pernah mendakwa
Anwar pernah melakukan gangguan seksual ke atas beliau ketika beliau berada di rumah Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ramai yang marah sangat dengan Yusuf Raute kerana beliau sanggup melakukan yang betul-betul keji dan luar biasa kejam. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.